Pendidikan Islam tahun 5 disediakan oleh Ustazah Wan Yati SK Sungai Karang. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini ialah kefahaman surah Al-Asr. Sila perhatikan di sini Ustazah lampirkan sebuah jam. Apakah kaitan antara jam dengan tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini? Baiklah, kita teruskan lagi. Objektif pelajaran kita pada hari ini, di akhir pelajaran murid-murid akan dapat yang pertama menjelaskan 3 tuntutan surah Al-Asr dengan betul. Yang kedua, menghuraikan 3 daripada kepentingan mengamalkan surah Al-Asr dengan betul. Baiklah adik-adik, terlebih dahulu Ustazah akan terangkan pengenalan surah Al-Asr. Surah ini mengandungi 3 ayat. Merupakan surah yang ke-103 daripada 114 surah yang terdapat di dalam Al-Quran, dan surah ini telah diturunkan di Mekah. Surah ini membincangkan tentang kepentingan masa dalam kehidupan manusia. Surah ini juga dianggap sebagai panduan kepada seseorang Muslim dalam mengurus masa yang dianugerahkan kepada mereka untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Jika murid-murid perhatikan, setiap hari kita mempunyai dan diberi oleh Allah Ta'ala 24 jam sehari dan semalam. Jadi, bagaimanakah cara kita menguruskan masa tersebut? Bolehlah kita rujuk kepada surah Al-Asr ini. Baiklah adik-adik, kita akan baca surah ini satu persatu. Ustazah baca dan Ustazah harap adik-adik pun ikut bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wal-'asr. Wal-'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illallazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ustazah ulang sekali lagi. Illallazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan melakukan kebaikan serta saling berpesan untuk kebenaran dan saling berpesan untuk kesabaran. Okey, begitulah ayat 1 hingga ayat yang ke-3. Jadi sekarang Ustazah akan baca lagi sekali ayat 1 hingga ayat 3 dan Ustazah harap adik-adik boleh ikut bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr.
illallazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Begitulah ayat 1 hingga ayat yang ke-3. Baiklah, Ustazah percaya adik-adik semua telah hafal surah ini. Okey, jadi surah ini memang berkaitan dengan masa. Jadi sebab itulah Ustazah tunjukkan gambar jam di sini. Baiklah, kita akan tengok tuntutan surah Al-Asr. Ayat yang pertama, wal asr. Kandungannya ialah masa itu sangat berharga. Okey, tuntutannya ialah sentiasa menghargai masa, tidak membazir masa dengan perkara yang sia-sia. Maksudnya, setiap masa yang kita lalui, kita gunakan dengan perkara yang bermanfaat. Tidak membuang masa dengan perkara yang sia-sia. Contohnya, bermain game ataupun tidur sepanjang hari. Okey, itu merupakan perkara yang sia-sia. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Kepentingan beriman dan berbuat kebaikan. Jadi gunakan masa tersebut untuk berbuat kebaikan. Tuntutannya dalam ayat ini memelihara iman kita kepada Allah Ta'ala, memperbanyakkan amal ibadah dan sentiasa berusaha membuat kebaikan. Gunakan masa yang kita ada dengan membuat kebaikan, walaupun apa yang kita lakukan itu merupakan rutin harian kita. Contohnya, adik-adik pergi ke sekolah belajar. Sebelum melangkah perjalanan menuju ke sekolah, niatkan di dalam hati, saya pergi ke sekolah kerana Allah. Jadi Allah akan memberikan ganjaran pahala dan itu merupakan satu ibadah. Okey, seterusnya kita tengok ayat yang ketiga. illallazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Okey, tuntutannya mengajak orang lain ke jalan kebenaran. Yang kedua, mengingatkan diri sendiri dan orang lain untuk bersabar dengan ujian hidup. Jadi kita hendaklah apabila kita hidup bermasyarakat, berkeluarga, berkawan, kita hendaklah ajak kawan-kawan kita ke arah yang benar dan sentiasa mengingatkan diri kita sendiri dan kawan-kawan kita dan orang-orang yang berada di sekeliling kita untuk bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Okey, itulah 3 tuntutan berdasarkan 3 ayat. Okey, kepentingan surah Al-Asr. Yang pertama, menguatkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang negatif. Maksud perkara negatif ialah perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa. Okey, dan seterusnya, mempunyai matlamat hidup yang jelas apabila kita faham tentang kepentingan masa yang Allah anugerahkan 24 jam kepada setiap orang. Jadi kita akan jadikan masa tersebut yang kita lalui itu sebagai ibadah. Setiap apa yang kita lakukan sebagai ibadah. Jadi niatkan setiap amalan kita yang kita lakukan lillahi ta'ala. Yang keempat, memupuk sifat sabar dan sentiasa mengajak kepada kebaikan. Okey, begitulah kepentingan surah Al-Asr. Okey, di sini cuba adik-adik perhatikan, Ustazah ada satu roda. Okey, ada perkara kat sini petunjuknya. Yang berwarna hijau ialah perkara amalan yang positif, yang baik. Yang merah ialah amalan negatif yang tidak baik. Okey, kita tengok di sini masa yang diberikan, ada jam di sini. Okey, setiap orang mempunyai 24 jam sehari.
pilihlah aktiviti untuk menggunakan masa secara bijak. Okey, yang pertama, menolong ibu bapa. Okey, perkara yang baik. Yang kedua, mengulang kaji pelajaran. Okey, membaca Al-Quran, membersihkan persekitaran. Ini adalah amalan-amalan yang baik yang kita buat dan kita akan dapat pahala. Manakala perkara-perkara yang membazir ataupun negatif, perkara yang tidak baik, tidur yang berlebihan, bersukan ketika azan berkumandang. Bersukan bagus, tetapi apabila azan berkumandang, hendaklah kita berhenti dan bersedia untuk menunaikan solat. Yang seterusnya, bermain secara berlebihan. Cuba adik-adik perhatikan, adik ini bermain game sehingga pukul 3. Okey, mungkin dia leka untuk menunaikan solat Zuhur. Jadi perkara ini hendaklah kita elakkan. Kita fikir buat benda yang baik sahaja. Okey, yang seterusnya, gambar yang bawah ini, kelihatan dua orang sedang mengumpat. Jadi memang perkara-perkara tersebut perkara negatif yang boleh mendatangkan dosa. Okey, baiklah adik-adik, seterusnya kita tengok dalam buku teks. Adik-adik boleh rujuk buku teks muka surat 25. Di sini ada satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu an qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faraq, rawahul Bukhari. Daripada Ibnu Abbas telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, dua nikmat yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia ialah kesihatan dan waktu lapang. Riwayat Al-Bukhari. Okey, jika diperhatikan, kesihatan merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi semasa kita sihat, kita hendaklah gunakan beramal, gunakan masa sihat kita untuk melakukan banyak perkara yang baik. Dan waktu yang lapang. Waktu lapang ialah waktu yang kita ada. Okey, memanfaatkan masa yang diberikan merupakan tanggungjawab semua Muslim dan akan dipersoalkan di akhirat kelak. Okey, jadi adik-adik, Ustazah harap adik-adik faham dengan apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu tentang kepentingan masa dan menggunakan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah supaya kita dapat tingkatkan amalan kita dengan 24 jam yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Jumpa lagi. Jom kita amalkan surah Al-Ikhlas. Okey, minta maaf. Jom kita amalkan surah Al-As 10 kali, setiap kali selepas waktu solat dan setiap hari. Semoga Allah tempatkan kita di syurganya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.